Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah ini merupakan pengalaman aku sendiri semasa jadi student di universiti di utara tanah air. Semasa belajar dulu, aku aktif juga dengan pelbagai kegiatan dan program di kampus, termasuk menjadi fasilitator program dengan student baru di sepanjang minggu haluan siswa anjuran universiti. Kebetulan waktu ini, aku terpilih jadi fasilitator bersama dengan roommate aku sendiri. Seronoklah sebab ada kawan baik sama-sama kendalikan program. Lagipun untuk exposure dan pengalaman. Bila jadi fasil ni, kami kena balik ke kampus lebih awal semasa tempoh student lain masih cuti sem panjang. Ini bertujuan hadir ke kursus menjadi fasilitator. Kursus ni dibuat kiranya beberapa hari sebelum student freshies datang untuk mendaftar di universiti. Jadi, bayangkan, college memang sunyi sepi dan yang ada beberapa orang kawan sesama fasil saja di setiap blok. College yang meriah, terang benderang, kecoh dengan suara hiruk pikuk waktu biasa, kini suram dan sangat hening. Nak cerita, kampus kami ni pula memang terletak di kawasan terpencil. Tapi landscape kampus ni sangat indah dengan pokok-pokok besar, rendang, sungai mengalir di tengah-tengah kampus. Burung berkicauan sangat mendamaikan. Tapi, sebaliknya bila matahari terbenam, suasana seram itu pula akan terasa. Satu hari lepas habis sesi kursus yang agak lewat, lebih kurang pukul 11 malam, beberapa orang fasil termasuk aku dan roommate baliklah berjalan kaki dari Dewan untuk balik ke blok kediaman. Kolej kediaman aku ni agak luas, jadi nak balik tu perlu lalu blok-blok kosong sebab Dewan ke blok aku tu lokasi paling hujung. Bila sampai ke bilik, mandi, solat isyak dan aku berbaring atas katil. Roommate aku pula pergi ke tandas. Dia ni memang jenis lama. Cuci muka depan cermin lah, shaving lah, melabur lah dan macam-macam lagi. Tengah-tengah aku nak baring tu, aku rasa macam ada orang berdiri tepi katil aku. Waktu tu aku mengiring ke dinding, jadi aku tak nampaklah siapa. Cuma waktu tu aku rasa sangat seram sejuk, macam badan aku kaku dan keluh. Kalau korang pernah experience dihimpit sesuatu ketika tengah tidur, macam itulah lebih kurang situasinya. Rasa tidak keruan, tapi nak menggerakkan badan langsung tak boleh walau seinci. Tangan pun kaku. Di tengah-tengah aku dalam keadaan tak menentu itu, tiba-tiba sesuatu yang berdiri katil aku tu pegang kepala aku. Disebabkan aku mengiring dan tak boleh bergerak dan tak boleh menoleh ke sebelah. Tapi sampai sekarang aku memang ingat perasaan tu. Tangan makhluk yang pegang kepala aku tu terasa berkuku tajam, sejuk dan runcing. Dia cengkam kepala aku sampai terasa di kulit kepala. Suasana dan aura kegelapan seolah-olah menyelubungi bilik aku, macam aku dipindahkan ke alam lain. Walau hakikatnya aku masih di dalam bilik college. Sukar nak cakap tapi itulah keadaannya. Macam kau bermimpi, tapi sebenarnya kau dalam keadaan sedar. Aku rasa ketakutan dan helpless sangat waktu tu. Lagipun roommate aku pun masih belum balik ke bilik. Aku cuba melawan untuk gerak sedikit badan. Masih gagal. Kaku seluruh badan aku. Rasa seram, panik bercampur baur. Aku harap agar makhluk tu tak pusingkan badan aku untuk menghadap dia. Tak mampu hadapi wajah dia yang entah macam mana rupanya. Cengkaman kuku dia pun dah terasa pedih kepala aku. Lidah aku pun jadi keluh. Nak sebut bismillah atau Allahu Akbar pun rasa lemah lesu. Memang dujana sungguh makhluk ni. Entah berapa lama aku bergelut macam tu, tak tahulah. Masa pun macam freeze bagi aku. Tiba-tiba aku macam dapat kekuatan dalam hati aku sebut, kau makhluk langsung tiada apa kuasa beri mudarat tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku tetapkan dalam hati aku macam tu, lidah aku boleh menyebut sekuat hati, Allahu Akbar. Sejenak,
aku kembali hadir dalam keadaan bilik yang normal. Lampu terpasang, tiada sesiapa dalam bilik selain aku. Makhluk itu gaib. Aku terus berdiri tepi katil. Berpeluh-peluh jantan badan aku waktu tu. Kebetulan tiba-tiba roommate aku yang dari bilik air tu masuk. Tanya, "Kau kenapa? Mengigau ke?" Pucat lesi aku tengok muka kau. "Bukankah tadi aku perasan kau tengah baring di katil? Kau belum tidur kan?" Aku cakap dengan dia, "Faizal, ada benda dalam bilik kita lah tadi." Aku pun slowly cerita pada dia apa yang aku alami tadi. Muka dia berubah terus dan cakap pada aku, "Zam, kita baca ayat Quran ya. Lepas tu kita tidur pun bagi terang dan pasang MP3 bacaan ayat suci Al-Quran sampai pagi." Aku akur. Memang lampu menyala sampai ke subuh. Alhamdulillah tiada gangguan lain malam tu. Cuma di waktu pagi, kulit kepala aku masih terasa pedih. Kesan cengkaman malam tu. Aku minta roommate aku tengok kalau ada kesan cakaran atau luka di kepala aku. Tapi tiada. Hanya rasa pedih tu hilang lepas beberapa hari. Alhamdulillah, tiada gangguan lagi aku pernah alami sepanjang 3 tahun belajar di universiti itu. Itulah satu-satunya pengalaman seram yang aku sendiri alami dan bukan direka-reka. Adakah aku bermimpi? Mustahil, tapi bagi aku mungkin kerohanian agak lemah waktu tu. Solat isyak pun dah lewat malam sebab sibuk dengan program. Bacaan Al-Quran dan zikir sebelum berbaring pun lalai. Mungkin itu peringatan bagi aku untuk menjaga amal ibadah dengan lebih baik. Wallahualam. Sekian kisah aku. Nama aku Ara. Kisah yang aku ingin kongsikan ini adalah kisah yang benar terjadi kepadaku. Kejadian ini berlaku dalam tahun 2015. Dulunya aku tak percaya kepada perkara mistik dan kalau boleh aku memang tak nak tahu langsung pasalnya. Gangguan aneh mula berlaku selepas secara tak sengaja mak aku tersnap gambar entiti di rumah nenekku. Dalam gambar tu ada penampakan separuh badan gadis memakai gaun putih. Kebetulan masa tu kami sekeluarga berkumpul di beranda di luar rumah. Ketika itu mak aku nak ambil gambar anak buah aku. Petang tu tak perasan lagi kewujudan entiti dalam gambar tu. Keesokannya mak aku dah nampak sipi-sipi gambar tu. Aku menganggap mak aku salah faham. Aku ingatkan tirai sebab kebetulan tirai rumah nenek aku tu warna kuning cair. Namun selepas aku tengok berulang kali, memang nampak tubuh gadis. Aku pun peliklah sebab masa tu semua duduk kat luar dan tak ada siapa pun duduk dalam rumah. Aku suruh mak aku padam, tapi dia tak nak. Sejak itulah gangguan tu jadi. Aku ceritakan bagaimana gangguan tu. Gangguan pertama terkena kat aku. Nenek aku jenis suka tidur sorang-sorang. Lagipun bilik nenek paling jauh, tapi bilik dia dekat kat dapur dengan tandas. Bilik dia pun dalam. Sebelah luar biliknya pula hutan. Aku pernah cuba tidur dalam bilik tu, tapi aku tak pernah nak tidur mati. Selalunya aku tidur mati. Setiap kali aku nak tidur kat bilik nenek tu, tepat pukul 1 pagi, mesti ada bunyi cakaran dari luar. Mula-mula aku ingatkan kucing sebab nenek aku ada bagi makan kucing liar yang datang. Aku pun buat tak endah je lah. Sampai satu hari tu ada bunyi lain lah. Bunyi macam orang duk makan keropok dan bersembang. Aku faham sikit-sikit sebab benda tu guna bahasa Jawa. Nenek aku pernah ajar bahasa Jawa kat aku. Benda tu cakap begini, "Aku takkan lepaskan keturunan kau, laki-laki cucu kau." Hehehehe. Meremang bulu romaku. Keesokannya aku rasa berat sangat bahu aku. Sakit kepala aku masa tu. Sakit kepala tu aku ingat normal sebab aku selalu migrain. Aku pun telanlah Panadol yang aku selalu simpan buat stok.
Tapi sakit kepala aku tuh lain macam. Makin aku telan Panadol, makin sakit. Dekat 5 biji aku telan Panadol dalam masa 2 jam. Bahu aku pun semakin berat. Lutut rasa lembik je. Aku nak bagi tahu mak aku masa tu. Tengah nak jalan pergi kat mak aku tu, tiba-tiba saja hidung aku berdarah. Aku tak jadi bagi tahu mak aku. Aku masuk bilik, ambil tisu, tekuk hidung. Darah dia memang lain macam. Banyak gila dia keluar. Macam air pipe masa tu. Aku memang cuak dah. Dengan kepala macam nak meletup. Aku panggil mak aku. 4 kali aku panggil, suara tak keluar. Kali kelima aku baca ayat kursi. Baru keluar suara aku. Sakit sangat. Mak aku datang. Memang terkejut mak aku tengok aku masa tu. Kelam kabut panggil abang aku. Abang aku cempung aku letak kat ruang tamu. Abang aku tu mata tak berhijab. Dia nampak benda tu duduk berpaut kat bahu aku dengan mulut dia duk kemam kepala aku. Terus abang aku telefon ustaz kampung tu. Ajak Pak Imam sekali. Masa tu aku rasa sangat panas. Aku nangis, tak keluar suara, sakit dia ya Allah. Tak tahu aku nak cakap macam mana. Mak aku risau sangat tengok aku. Hidung aku still berdarah. Mak aku tekup dengan tuala. Separuh tuala tu penuh dengan darah aku. Pucat teruk bibir aku macam aku makan bedak. 5 minit tu ustaz pun sampai. Aku rasa nak mengamuk time tu. Ustaz tu beristighfar tengok aku. Dia kata, asal lambat bagi tahu, teruk sangat dah ni. Terus dia baca ruqyah. Aku rasa panas sangat. Akhirnya aku sawan, lepas tu badan aku kejang. Aku tak sedar dah lepas tu. Ni mak aku yang cerita. Lepas aku tak sedar tu. Aku duduk mencangkung dengan rambut serabai aku menyerigai tengok ustaz tu. Ustaz kata benda tu dah sebati dengan aku. Ustaz cuba buang benda tu. Berpeluh ustaz sebab benda tu degil. Sampai luka tangan aku sebab benda tu gigit tak nak lepaskan aku. Lebih 4 jam ustaz lawan benda tu, akhirnya keluar juga. Terus aku sedar. 10 minit ustaz suruh aku minum air yasin tu dan dia scan aku. Dia kata benda tu ada lagi, tapi lemah lagi. Mak aku naik risau dengar. Ustaz kata esok dia datang lagi. Ustaz pesan suruh pasang ayat ruqyah dalam bilik aku. Mak aku pun pasanglah. Tapi malam tu aku tutup ayat ruqyah tu. Aku pun tak tahu sebab apa. Aku rasa rimas sangat. Mak aku pasang balik. Aku mengamuk teruk masa tu. Habis semua aku baling. Ni paling sedih ni. Aku pi baling powerbank aku. Sedih doh. Okey, sambung. Mak aku menjerit panggil abang aku. Ayah aku ada kat Putrajaya Outstation. Tinggal abang aku je lah laki dalam rumah tu. Dipeluknya aku kuat-kuat. Kuat aku meronta-ronta nak lepaskan diri. Aku maki abang aku. Abang aku beristighfar dengar. Dia tahu aku tak pernah tinggi suara ataupun maki orang tua dari aku. Dia baca ayat kursi 7 kali. Pas tu aku rasa lemah sangat. Aku pun tertidur kat situ sebab penat bergelut. Abang aku cerita kat mak aku yang dia nampak ada gadis gaun putih pinggang ramping tanpa wajah duduk dalam bilik aku masa aku mengamuk teruk tadi. Mak aku terkejut. Dia keluarkan telefon dan tunjukkan kat abang aku gambar entiti yang mak aku tak sengaja snap. Abang aku tanya, kenapa simpan gambar macam ni? Mak aku tak tahu jadi teruk macam ni. Abang aku kata jangan padam lagi. Tunjuk kat ustaz esok. Abang aku langsung tak tidur hari tu. Dia takut aku mengamuk lagi. Sakit badan dia aku pukul masa aku mengamuk tu. Kesian aku. Esok pagi selepas subuh ustaz datang. Keadaan aku sama macam aku kena hari tu. Hidung berdarah, kepala pening, lutut lembik. Aku penat sangat. Mak aku cerita masa aku mengamuk kat ustaz, beristighfar ustaz tu dengar. Dia kata benda ni dah melampau. Sebelum dia ubatkan aku, mak aku tunjukkan gambar tu. Akhirnya ustaz tahu sebab apa benda tu ganggu aku. Ustaz mulakan rawatan. Aku tak tahu nak cerita macam mana ustaz ubatkan aku. Masa berubat tu, angin sejuk keluar ikut pintu depan. Ustaz kata,
Benda tu marah sebab simpan gambar dia. Aku akhirnya pulih. Namun tak sepenuhnya sebab aku dah kena rasukan. Jadi ada laluan untuk jin-jin lain masuk dalam badan aku. Mata aku pun dah hampir tak berhijab. Kadang-kadang ternampak benda tu. Masa aku tulis ni pun ada benda tengah tengok aku kat ujung bilik. Setakat ni jelas ceritaku. Pesan aku buat korang, janganlah simpan gambar entiti tak diundang tu kalau tersnap ke apa ke, muruk padanya. Teruk aku kena sebab gambar tu je. Aku pun dah nak jadi macam abang aku dah sebab benda tu je. Assalamualaikum. Semoga kita terhindar dari gangguan jin dan syaitan. Pada waktu yang sama aku ditarik, aku dapat merasakan ada rambut panjang merangkul daripada bahu kanan ke leher aku. Aku tidak boleh buat apa-apa. Aku ketakutan. Makin lama, makin kuat dia menarik aku. Baiklah, aku mulakan pengalaman seram aku di hostel pelajar di sebuah institut latihan perindustrian di utara Malaysia. Pada waktu itu aku baru naik jadi pelajar senior. Maka, semua pelajar senior akan berpindah ke hostel baru. Hostel itu 4 tingkat. Aku dan roommate lama aku dapat bilik di tingkat atas. Satu bilik boleh muat 6 orang pelajar. Dan bilik mandi serta tandas di hujung koridor luar daripada bilik. Sebulan pertama, jadi penghuni hostel tu tiada apa yang berlaku pun. Kami jalani rutin harian seperti biasa. Pagi pergi kelas, tengah hari balik hostel berehat, lepas zuhur pergi kelas. Petang buat aktiviti riadah dan bersukan. Sehinggalah bulan kedua, kami digemparkan dengan peristiwa yang menyeramkan. Apabila pelajar perempuan sering terkena histeria. Tiap malam ada saja yang meracau. Ada juga yang bercerita dia ternampak seorang perempuan berambut panjang melekat di dinding sambil menjilat ped wanita pada waktu malam dalam salah satu bilik pelajar junior. Jadi, akibat peristiwa itu, pihak ILP memberi cuti peristiwa untuk pelajar semua pulang selama 2 hari. Tapi, mana yang tidak dapat pulang atau rumah di luar negeri masih boleh duduk di hostel. Cuma tidak boleh berkeliaran pada waktu malam dan tidak boleh tidur bersorangan di bilik. Dijadikan cerita, pada hari pertama cuti itu, sepatutnya aku dan kawan aku Saiful tinggal di bilik untuk temankan aku seorang saja yang tidak pulang untuk aras atas. Tapi, last minute Saiful kena balik rumahnya di Kedah atas sebab keluarganya tidak jadi ke Kuala Lumpur pada hari itu. Jadi, tinggallah aku seorang di bilik. Bilik lain sudah penuh sebab sudah bagi-bagikan pelajar yang tidak balik dan duduk sebilik. Jadi, tinggallah aku kesorangan penghuni aras atas. Walaupun takut, terpaksalah aku beranikan diri untuk tidur seorang diri. Waktu pagi, aku tidak buat apa-apa sangat. Cuma siapkan assignment yang diberi dan bermain game di laptop saja. Sekali-sekala aku datang ke aras bawah untuk lepak sekejap. Sehinggalah petang aku pergi bermain bola sehingga masuk waktu maghrib. Dan bermulalah pengalaman seram aku. Setelah selesai bermain bola, aku naik ke bilik siap-siap untuk ke surau. Aku capai tuala dan berjalan ke arah bilik mandi. Satu aras ada 6 bilik. Tapi bilik terakhir aras aku dibuatkan sebagai bilik stor untuk barang rosak. Seperti katil, kerusi dan almari yang rosak. Semasa aku sampai di bilik stor tu, tiba-tiba anak mata aku ternampak seperti ada orang sedang berdiri dalam bilik tersebut. Aku pun cepat menoleh. Tapi bila aku toleh dan melihat dalam bilik itu, tiada seorang pun. Aku pun tidak mengendahkan apa yang aku terlihat tadi dan terus berjalan. Masuk ke dalam bilik mandi, aku pun mandi. Selang beberapa minit, aku dengar pintu bilik mandi di sebelah dibuka dan dengar bunyi shower. Aku fikir mungkin pelajar lain tumpang mandi di aras aku. Aku pun keluar bilik, mandi dan lihat, memang betul ada orang sedang mandi. Aku pun tegur, "Bilik mandi dekat bawah penuh ke?" Tapi tiada orang yang menyahut. Aku fikir mungkin dia tidak dengar. Aku pergi ke sinki untuk cuci muka.
Sedang aku leka membasuh muka, aku dengar shower ditutup dan pintu bilik mandi dibuka betul-betul belakang aku. Aku bertanya sekali lagi. Masih lagi tiada sahutan. Cuma kali ini aku dapat rasa seperti ada orang sedang bernafas di telinga aku. Dengan muka penuh dengan sabun pencuci muka, aku menoleh. Aku buka sedikit mata. Aku lihat tiada orang pun di situ. Aku terus membilas muka aku. Sekali lagi, aku dapat rasakan ada orang bernafas di telinga aku. Terus meremang bulu tengkuk aku. Kebetulan pula azan maghrib berkumandang. Aku terdengar seperti bunyi tapak kaki orang berlari keluar dari bilik mandi. Habis saja bilas, aku pun terus melihat gerangan siapa yang kacau aku. Aku berasa heran. Lantai koridor tiada kesan tapak kaki ataupun selipar. Sebab bilik mandi itu lantainya basah. Jika orang pijak, pasti akan ada kesan tapak kaki basah di koridor. Aku mula hairan dan tidak sedap hati. Gangguan itu tidak berhenti di situ saja. Selepas habis solat maghrib, aku duduk di surau saja sampai habis waktu isyak dan makan tengah malam di dewan. Aku pergi lepak di bilik kawan aku di aras 2. Sehingga pukul 12 macam tu, aku pun balik ke bilik sebab mata sudah mengantuk sangat. Sampai di bilik tukar baju dan seluar, aku rebahkan badan atas katil. Aku terus tidak sedarkan diri. Entah pukul berapa aku tersedar, aku dikejut oleh seseorang. "Bang, ada makanan tak? Saya lapar lah." Bilik aku memang ada jual Maggi, biskut dan roti. Memang selalunya waktu malam akan ada orang mau membeli akibat lapar tengah malam. Dengan mamainya aku jawab, "Mana ada, tauke Maggi balik kampung. Pergi cari bilik lain." Aku sambung tidur. Selang beberapa saat aku terus terbeliak. Aku baru sedar yang aku dah kunci pintu bilik. Aku pun berlari pergi ke pintu dan cek kunci pintu bilik. Memang betul, semua sudah berkunci. Memang susah untuk orang luar masuk. Aku kebingungan. Adakah aku bermimpi atau kejadian itu benar-benar berlaku? Aku sambung balik tidur. Tapi malangnya aku jadi sukar untuk lelapkan mata. Badan aku jadi seram, sejuk dan meremang. Aku paksa juga lelapkan mata, tapi tidak boleh. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan di dalam bilik aku. Bunyinya dari pintu masuk dan menghala ke arah aku. Aku jadi takut dan aku tidak berani untuk melihat. Aku yang mulanya sedang baring terlentang, terus mengereng menghadap ke dinding. Bunyi tapak kaki itu semakin dekat dan ia tidak berhenti di situ saja. Aku dapat rasakan seolah-olah ada orang sedang duduk di atas katil aku. Terasa katil aku melendut. Aku mula takut dan berpeluh. Berpeluh seperti baru lepas main bola. Dan tiba-tiba aku merasakan seperti ada tangan memegang bahu aku dan menarik aku daripada belakang. Seolah-olah ingin aku menoleh ke arah belakang. Aku keraskan badan aku. Tapi makin aku keraskan, makin kuat dia menarik. Air mata mula mengalir. Aku berasa takut yang teramat. Pada waktu yang sama aku ditarik, aku dapat merasakan ada rambut panjang merangkul daripada bahu kanan ke leher aku. Aku tidak boleh buat apa-apa. Aku ketakutan. Makin lama, makin kuat dia menarik aku. Aku kumpulkan kekuatan diri aku terus menjerit, "Allah!" sekuat hati dan terus menepis. Dengan mata tertutup, akibat terlalu takut aku terus terduduk. Tapi telinga aku terdengar seperti ada orang berlari keluar dari bilik aku. Perlahan-lahan aku buka mata. Dalam samar-samar cahaya lampu koridor, aku ternampak di katil hujung bilik aku. Ternampak ada seorang seperti perempuan tua sedang memandang aku sambil tersenyum. Mata tepat memandang aku. Aku pun berlari keluar daripada bilik. Sedang aku hendak kunci pintu bilik, aku terdengar suara seseorang, sama macam yang mula-mula kejutkan aku. "Bang, nak pergi mana tu? Tunggulah, aku lapar ni." Sehingga sekarang aku masih ingat suara tu. Dan paling aku tak boleh lupa, cara dia gelakkan aku masih terngiang dalam fikiran aku. Aku terus berlari ke aras bawah.
Sampai saja di bilik kawan aku berasa lemah dan tidak sedarkan diri. Dan apabila aku sedar, aku sudah berada di hospital. Aku lihat warden hostel dan lecturer aku ada di sebelah aku. Bertanyakan apa yang berlaku. Aku pun mula bercerita pada mereka. Dan mereka sudah pun memanggil pakar perubatan Islam untuk sembuhkan semangat aku dan memasang pagar di ILP. Dan sejak dari itu, tiada lagi gangguan di ILP dan aku berjaya tamatkan pelajaran aku dengan jayanya di sana. Sekian kisah aku. Terima kasih. Nama aku Zaf, asal Pahang dan telah menetap di beberapa daerah sekitar Pahang sepanjang lebih 30 tahun hidup ini. Kali ini aku nak bercerita pengalaman ketika aku beriktikaf di surau. Ayah aku adalah seorang tabligh dan selalu mengamalkan keluar 3 hari di surau-surau berdekatan. Kadang-kadang dia akan mengajak aku dan abang untuk join sekali. Disebabkan ingin memudahkan urusan, ayahku selalu memilih untuk keluar 3 hari di surau-surau kecil dan agak pedalaman kerana imam biasanya tidak kisah sekiranya ada kumpulan tabligh ingin mengimarahkan surau yang suram. Semua peristiwa ini berlaku semasa aku masih sekolah tahun 1998 hingga 2001 dan di berlainan daerah. Surau yang pertama, surau ni kecil dan agak lusuh keadaannya. Setiap hari kami solat berjemaah di surau ini. Suatu malam ayahku mengajak kami menemani dia untuk beriktikaf sehingga subuh. Masa tu dalam pukul 10 lebih. Sampai di surau, ayahku mengambil wuduk, manakala aku dan abang terus ke atas buka suis lampu dan kipas. Makna iktikaf bagi kami berdua yang amatur ini ialah tidur di surau. Aku terus cari pot di tempat perempuan sebab lebih privasi. Abang masih mencari pot di tempat lelaki. Semasa masuk bahagian perempuan, aku nampak ada perempuan bertelekung duduk membelakangi aku. Aku keluar dari bahagian perempuan dan pergi ke abang aku. Dia bertanya. Aku cuma menjawab, "Ada makcik dekat situ," dan terus baring. Kami tertidur. Tiba-tiba ayahku kejut. Dia kata ada orang perempuan tak jadi iktikaf dan mengajak kami balik. Ayahku tahu sebab nampak bayang perempuan di sebalik tabir tu sedang berdiri. Sebelum beredar, kami berdua intai ke tempat perempuan di balik tabir tu. Tapi tiada sesiapa pun di sana. Barulah aku terfikir, kami berdua yang mula-mula masuk ke surau. Gelap gelita, kami yang buka suis lampu. Takkanlah ada orang nak duduk dalam gelap tak buka kipas semua. Laju juga kami keluar dan tak tutup suis sebab ada orang dekat dalam. Kami tak bagi tahu ayah pun. Selepas solat subuh, imam ada bertanya kepada ayahku, "Kenapa tak tutup lampu?" Imam orang pertama datang surau subuh tu. Selepas ayahku cerita, imam tu cakap, tak pernah ada perempuan tidur dekat surau selama dia dekat situ. Yang ke surau untuk solat pun hanya pada bulan Ramadan. Terdiam ayahku. Surau yang kedua, keadaan surau ni pun lebih kurang sama. Kelihatan lama dan diperbuat dari papan. Tiada siling, hanya atap zinc. Kali ini ayah bersama 3 orang ahli tabligh. Kami berdua dan seorang rakan sekolahku, Mubin, yang katanya nak merasa pengalaman join tabligh. Sebelum tidur, ketua yang dipanggil Amir akan memberitahu adab-adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW dan beberapa peringatan. Antara peringatan Amir adalah jangan tidur di bawah tiang yang melintang, jangan tidur di tempat imam dan tempat orang solat. Sekiranya bermimpi buruk, sila berpindah ke tempat tidur yang lain. Dan sekiranya bermimpi buruk berkali-kali, boleh baca doa. Dan akhir sekali, tidur mengiring dan jangan meniarap. Pukul 11 malam memang waktu tidur kerana biasanya mereka akan mula beribadat pada pukul 2 ke 3 pagi. Kami tidur di bahagian belakang tempat solat dan Mubin memilih untuk tidur di bawah kipas
Tanpa menyedari, dia baring di bawah tiang melintang. Masanya ayahku dan yang lain dah tidur. Aku melarang dia tidur di situ, tapi dia cakap, panas, nak tidur di bawah kipas. Malam tu, bahu Mubin dicuit seperti orang nak kejut bangun tidur. Suasana masih gelap. Dalam mamai, Mubin buka mata dan nampak pakcik tu tunjuk untuk berbaring di sudut yang lain. Mubin pusing badan dan sambung tidur. Tidak lama selepas tu, sekali lagi dia dicuit dan pakcik yang sama kejutkan dia. Dia cuma buat tak tahu saja. Kali ketiga ayahku kejutkan dia kerana dia tidur betul-betul depan pintu surau. Terus dia bangun dan baring di sebelah aku. Masa ni masih belum subuh, dalam pukul 2 lebih macam tu. Esoknya dia baru perasan, antara 3 orang tablik bersama ayahku tu, tiada seorang pun muka yang sama seperti pakcik yang kejut dia malam tu. Mujurlah Mubin tak kena alih tidur dekat tandas. Kira baik lagi lah kena alih dekat depan pintu je. Surau yang ketiga. Kali ini kami ke surau yang berada di Velkra. Pada masa ni, Velkra ni masih lagi tiada jalan tar dan surau tersebut berada agak ke dalam, agak jauh dari rumah orang. Surau di sini lebih besar berbanding surau sebelum tadi dan ada tempat untuk makan. Namun suasana surau ni suram sikit, mungkin sebab jauh dari rumah orang. Solat maghrib dan isyak pun hanyalah disertai oleh 5 orang tempatan. Kami bertiga disertai 3 orang lagi ahli tablik yang lain. Malam tersebut, dalam pukul 1 lebih, Pakcik Mokhtar tersedar dan ingin ke tandas. Dia perasan ada seorang sedang duduk seakan bertasbih membelakangi dia. Sebaik keluar dari tandas, dia menuju ke tempat makan untuk minum air dan dia nampak orang yang sama berada di situ berdiri seakan menuang air. Dari belakang Pakcik Mokhtar menegur dan bila orang tu berpaling, orang tu tidak bermuka. Maka pengsanlah Pakcik Mokhtar dan kecoh apabila seorang lagi ahli tablik menjumpai dia terbaring di tempat makan. Rupanya bukan Pakcik Mokhtar saja yang terkena. Malam yang sama juga, sebelum kejadian tu, seorang ahli tablik ketika mengemas dan membasuh pinggan dan cawan pun terkena. Sesudah membasuh, dia meletakkan pinggan dan cawan di tepi sinki. Sebelum meletakkan di tempat asal, dia mencari kain untuk lap pinggan tu dan apabila dia ke sinki, dilihat pinggan dan cawan tu tiada di situ. Apabila diteliti, pinggan dan cawan yang masih basah tu berada di tempat asalnya. Di situ hanya ada dia seorang yang mengemas. Kami semua yang lain sudah berada di dalam surau. Dia terus berlari ke dalam surau dan join kami tanpa berkata apa-apa. Esok paginya, Amir ketua memutuskan untuk menangguhkan program keluar 3 hari itu sebab 2 orang demam. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya kepada ayahku, "Orang tablik pun takut ke?" Ayahku membalas, "Kalau abah pun demam kena macam tu." Itu saja peristiwa yang berlaku sepanjang aku join beriktikaf dengan ayahku. Mungkin ada yang tak pernah kena. Alhamdulillah, kerana boleh beribadat dengan lancar. Tapi apa yang aku perasan, gangguan tersebut bukanlah memudaratkan seperti gangguan yang pernah orang lain alami. Ini lebih kepada untuk berpesan dan menguji. Cerita kali ini bukanlah bertujuan untuk menakutkan, cuma lebih kepada berkongsi. Kami tak pernah rasa serik atau takut untuk beriktikaf lepas kejadian ni. Dalam pahitnya petola, ada khasiatnya. Dalam pahitnya pengalaman, ada pengajarannya. Sekian. Assalamualaikum semua peminat Tegar Fiction Syasha. Apa kabar kalian semua? Dalam bulan yang mulia ini dan dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat, semoga rakan semuanya dalam keadaan baik-baik hendaknya. Aku pernah menulis 2 cerita sebelum ini. Kali ini aku kembali dengan satu kisah misteri yang aku rasa agak menarik untuk aku kongsikan. Cerita ini dialami rakan sekerja aku yang aku beri nama Faiza. Kami rakan sepejabat di sebuah syarikat konsultan. Kami agak rapat walau bukan departemen yang sama,
sering keluar makan bersama. Keakraban ini membolehkan Faiza pada suatu hari berkongsi sebuah cerita yang buat aku terpaku mendengarnya. Kisah yang Faiza kongsikan bukan kisah yang berlaku di pejabat kami, tetapi berkisar di rumah sewa yang Faiza menetap bersama 6 orang rakannya. Shani, Sofia, Idha, Tasha, Amaria, dan Miza. Pertama sekali, aku mohon maaf jika wujud kekeliruan dari segi nama, kerana aku cuba ceritakan sebaik dan sehampir yang mungkin dari penceritaan Faiza. Apartmen yang Faiza ceritakan ini cukup terkenal di sekitar lembah pantai. Vista Angkasa namanya. Faiza telah lama mengidam menyewa di apartmen ini, di lokasi yang cukup strategik bersama kemudahan pengangkutan untuk ke tempat kerja atau ke mana sahaja dalam bandar Kuala Lumpur. Mulanya, setelah tawaran kerja diterima, Faiza mula mencari rumah sewa melalui iklan mudah, Facebook, dan pelbagai lagi. Rancangannya ialah mencari rumah kosong sebelum sewa dibuka pada teman-teman sekerjanya yang masing-masing masih mencari tempat tinggal. Tengah hari itu, mesej WhatsApp masuk bertalu-talu. Rupanya mesej dari sahabat baiknya, Tasha. Tasha memaklumkan ada sebuah rumah kosong di apartmen Vista Angkasa. Ibarat mengantuk disorongkan katil bantal, peluang terus diambil Faiza. Hematnya sanggup mengeluarkan simpanan terlebih dahulu asal dapat masuk ke rumah. Tak sanggup lagi tinggal di flatnya sebelum ini di pantai dalam. Seringkali lift berbau hancing, entah siapa hilang akal membuang air di dalam lift. Kadangkala hanya sebuah lift beroperasi dan bekalan air kerap terputus. Tak larat lagi hendak menghadap. Bentak Faizah dalam hati. Semangat benar Faizah untuk melihat dulu rumah tersebut. Malam itu juga mereka ke sana setelah temu janji dibuat. Kelihatan susuk tubuh wanita dalam lingkungan 50-an berbangsa Cina menunggu di luar rumah. Diajak mereka masuk. Mereka orang pertama sejak rumah tersebut diiklankan. Kasut tak perlu dibuka, ujar anti yang peramah itu. Ditunjukkan ruang satu persatu. Ternyata rumah itu unit kosong dan tidak berpenghuni. Lantai pun terasa kesat, tanda lama tidak dijejak. Tuan rumah Cina itu memaklumkan kali terakhir disewakan lebih setahun yang lalu. Penghuni lama lari tidak membayar sewa. Anti itu menceritakan ada masalah perebutan hak duit rumah sewa dalam ahli keluarganya. Maka rumah itu dibiarkan setelah penyewa terakhir keluar. Faiza dan Tasha mengangguk memberi reaksi apabila bersemangat wanita Cina itu bercerita sambil mengiring mereka di setiap bilik. Suis setiap bilik dipetik, laju saja hidup tanpa berkelip, macam dalam cerita seram. Tandas diperiksa, pam ditekan tanpa masalah. Cuma dinding ada kelapuk halus, tanda lama tidak digunakan. Rundingan harga terus diadakan dan akhirnya sebulan suara mereka setuju dengan syarat dan deposit yang ditawarkan anti tersebut. Gembira yang tak terkira dapat sebuah unit kosong di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Masing-masing berkira-kira merancang membeli kelengkapan rumah dan beberapa hari selepas itu mereka berdua pun berpindah masuk. Namun masih tidak tidur disebabkan rumah belum dicuci. Tasha diberikan tugas mencari ahli rumah yang baru. Mereka bersepakat cuma 7 orang sahaja boleh menghuni rumah ini. Tak terlalu sesak dan cukup bayaran bulanannya. Daripada 2 orang, kini penghuni bertambah lagi 5 orang baru. Ditawarkan kepada rakan sekerja di pejabat Tasha dan rakan lama Faiza. Mereka berpindah pada hari Jumaat petang. Maka ada kelapangan untuk mereka membersihkan rumah. Lantai diberus, kipas dicuci, tingkap dibuka. Malam itu semua tidur berhimpit di ruang tamu beraraskan Toto Narita. Penat betul mengemas rumah, basuh tandas dan segalanya dicuci. Kerak-kerak di lantai ditonyo sekuat mungkin. Kudrat anak dara ini
mungkin tak segagah beberapa pemuda yang menjadi jiran mereka, Lua Idha. Usik-mengusik menghiasi malam pertama mereka sebelum masing-masing berdengkur umpama motobot. Pagi itu, sekitar jam 3 hingga 4 pagi, seorang lagi ahli rumah, Amaria, terjaga dan terkebil-gebil. Tahu-tahu sahaja separuh badannya sudah di lantai, jauh dari Toto. Sejuk betisnya sambil digosok-gosok, terkerut-kerut mukanya menahan rasa, memulas-mulas perutnya yang hendak meletup. Segera menapak menuju ke tandas. Rumah ini mempunyai 2 buah tandas, sebuah di luar, sebuah lagi di dalam bilik utama. Tandas di bilik utama menjadi pilihan karena lebih luas dan lebih bersih. Suis dipetik dan pintu dikunci. Semasa Amaria sedang berada di dalam tandas, suasana hening kecuali bunyi paip air mengalir dikejutkan dengan bunyi tombol pintu dipulas-pulas dari luar. Mesti yang lain pun sama nak melabur, bentak Amaria dalam hati sambil menjerit kecil. Pergi tandas luar lah weh. Belasan tombol berhenti dan kembali sunyi. Selesai program di dalam tandas, si Amaria terus kembali ke tempat dia tidur. Dijeling rakannya yang tidur sambil tertanya-tanya, siapalah rakannya yang nak merempuh masuk ke tandas tadi. Tapi mengantuknya tidak ditahan lagi. Esok paginya, masing-masing bangun lewat. Penat malam sebelumnya dibalas dengan tidur lena. Semuanya ralit menatap telepon sambil berhimpit atas hamparan Toto. Amaria dengan suara serak bertanya, "Semalam siapa yang sakit perut? Tak rilek betul, kaca betul aku dalam tandas," sambil ketawa kecil. Masing-masing menggosok mata dan menguap kecil. Tanda masih mengantuk walau matahari sudah tegak di kepala. Faiza segera menjawab malas, "Entah, aku tidur, tak sedar langsung." Yang lain senyap tidak mengaku. Amaria mematikan pertanyaan. Persoalan itu terus hilang, dimatikan dengan jawaban acuh tidak endah Faiza. Selang beberapa minggu, pagi itu Faiza bangun dari lena. Puas betul tidurnya akibat dari makan ubat pada malam sebelumnya. Badannya tidak berapa sehat. Mungkin musim hujan yang tidak berhenti turun memberi kesan pada kesehatannya. Tangannya menolak badannya perlahan dan memaksa bangun dari katilnya, lalu membuka pintu biliknya. Dia menjenguk setiap bilik. Semua rakannya tiada. Sunyi sepi, hanya kedengaran bunyi kipas yang lupa dimatikan rakan serumahnya. Faiza memetik suis satu persatu mematikan kipas. Sambil bermalas-malasan, Faiza kembali ke bilik, menanggalkan pakaiannya, mencapai tuala dan dikembankan, lalu menuju ke bilik utama untuk mandi. Kesejukan air masih terasa menerpah dan berlari di tubuhnya, walaupun waktu hampir tengah hari. Sewaktu Faiza menggosok kepalanya yang dilimpahi buih, secara tiba-tiba tombol pintu tandas dipulas-pulas laju, seolah ada yang tidak tahan mau masuk. Tersentak Faiza, nafasnya seakan terhenti. Siapa gerangan yang memusing-musing tombol pintu itu? Faiza kembali memikirkan, mana mungkin ada kawannya pulang seawal ini. Tambahan, dalam grup WhatsApp rumah, tidak sebarang makluman ada antara mereka mahu pulang. Kebiasaannya mereka memaklumkan karena kunci rumah terhad, tak sempat dibuat untuk setiap orang. Pikirannya kembali menerpah dengan berbagai dugaan. Terlintas di hati, entah-entah ada orang memecah masuk rumah, coba mencuri barang. Atau rakan-rakannya lupa mengunci pintu. Dalam keadaannya tanpa seurat benang, sambil kepalanya masih dipenuhi syampu, Faiza mencapai tuala mengikat kemas di badannya. Dalam kepalanya, ligat memikirkan, siapa di luar tandas? Kalau betul ada orang masuk, aku nak terus ketingkap menjerit minta tolong, rancang Faiza di dalam hati. Pintu tandas dipulas perlahan, sambil ibu jarinya menekan tombol agar bunyi kunci dilepaskan tidak kedengaran.
Pintu dibuka dan terhendap-hendap Faiza mengintai kiri dan kanan. Nekatnya akan menendang sekuat mungkin jika ada penceroboh. Tak kisah apa yang mungkin dilihat penceroboh itu dengan Faiza, sekadar dibaluti tuala. Janji keselamatan diri tidak dikorbankan. Aneh, tidak siapa di luar bilik. Segera dicapai teleponnya di atas katil. Dengan telepon di tangan, Faiza segera menghubungi rakannya, Tasha, sambil berjalan perlahan-lahan ke arah bilik yang lain. Berdoa semoga kawan serumahnya lah yang coba menerjah tadi. Talian diangkat Tasha. Hah, apa Sal? Kau demam macam mana? Dah makan ubat? Bertubi-tubi kawannya menanyakan soalan sebelum sempat membuka mulut. Faiza membalas perlahan. Aku rasa ada orang masuk rumah lah. Ada orang dok pusing-pusing pintu bilik air masa aku mandi. Meluahkan kepada sahabatnya. Hampir terjerit kecil kawannya di hujung talian. Talian terus dimatikan. Faiza tidak menemui sesiapa di dalam rumah. Tengah hari itu, hampir semua penghuni rumah pulang awal. Faiza duduk di meja makan. Takut, pelik, seram, menceritakan apa yang terjadi. Ketika itu, barulah ada rahasia yang diceritakan. Keluar segala rupa cerita yang sebenar dialami oleh penghuni rumah tersebut. Kejadian aneh itu tidak dialami oleh Faiza seorang sahaja. Bermula dari rakannya Miza membuka sesi luahan kisah mistik di rumah ini dengan sebuah kejadian aneh berlaku pada dirinya sendiri. Kurang jelas bila kejadian itu, cuma ketika itu waktu selepas tengah malam di bilik tengah. Rumah ini ada 3 bilik. Bilik utama di mana 4 orang sebilik dan terletaknya tandas Faiza mandi, bilik tengah yang menempatkan 2 orang rakannya, dan bilik single yang menempatkan Faiza seorang. Berbalik semula pada kejadian yang diceritakan rakannya. Sewaktu itu, dia sedang melayan mata, melayani mesej buah hatinya. Tabiat Miza ini pula suka tidur dengan bantal yang banyak, tapi kadangkala merimaskan dirinya sendiri. Jadi rakannya ini mencapakkan satu bantal ke bawah bagi memberi ruang kepadanya untuk memusing-musing badannya. Namun, secara tiba-tiba, bantal yang dicampak ke bawah tadi dicampak semula, seolah dilempar dari bawah mengenai perutnya. Terkejutnya bukan biasa-biasa, hingga tercabut kepala pengecas telefon daripada plug yang sedang memenuhi bateri telefonnya. Dijenguknya ke bawah. Siapa yang bergurau sedemikian? Segera Miza menoleh kepada satu-satunya rakan sebilik, Sofia, di sebelah kiri katilnya. Elok je diulit mimpi. Takkan dia pula yang baling. Tambahan pula, rakan sebiliknya bukan jenis yang suka menyakat atau bergurau. Memang jenis serius setiap masa. Cerita kejadian ini meremangkan semua orang yang mendengar. Nasiblah dia campak dari bawah. Kalau dia campak dari atas, lepas tu nampak pula siapa yang baling, mau esok juga kawan ni balik kampung rasanya. Kenapa kau tak cerita? Dua seorang lagi rakannya. Aku takut, korang semua takut. Tu yang aku diam je. Entah, aku yang mengigau je agaknya. Balas Miza perlahan sambil mengetap bibir. Semua terdiam. Kemudian, seorang lagi rakan serumahnya membuka mulut tentang kejadian yang tak kurang aneh. Kisah ini berlaku sewaktu dia menonton wayang di ruang tamu. Katanya, sewaktu kusyuk menonton wayang, dia terasa ada orang memandangnya dari arah dapur. Satu rasa di hatinya mengatakan memang ada orang dari arah situ. Perasaannya kuat benar. 2-3 kali ekor matanya coba melirik siapa walaupun sedang menonton. Mungkin ada kawannya sedang makan es krim senyap-senyap depan peti sejuk. Lampu dapur dimatikan ketika itu. Lampu ruang tamu juga sama. Kecuali lampu dari skrin televisyen sahaja yang samar-samar menerangi ruang tamu. Tetapi rakannya ini tetap merasakan ada sesuatu atau seseorang sedang memerhati. Kisah ini diungkit kembali hari ini.
Masing-masing melirik mata ke arah dapur, meremang tengkuk. Masing-masing mula terasa sesuatu apabila seorang demi seorang menceritakan kisah aneh di dalam rumah mereka. Tiba-tiba, Salah Amaria mengeluarkan suara. Korang ingat tak? Aku pernah tanya siapa yang main-main tombol pintu tandas dulu masa mula-mula kita masuk rumah ni. Ligat masing-masing mula memproses otak, mengingat kembali kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya, masing-masing mengangguk setuju. Masing-masing senyap, berkerut dahi seolah memikirkan sesuatu. Sejak dari itu, masing-masing cukup kecut perut kalau berseorangan di rumah. Masakan tidak, hendak beli biskut dekat kedai mamak bawah pun sanggup ikut sekali, asalkan jangan sesekali berseorangan di rumah. Ada yang sanggup mandi tak kunci pintu, asalkan tidak berulang kisah gangguan di tandas ini. Trauma masing-masing dibuatnya kali ini. Hampir berapa ketika, tidak lagi perkara misteri yang dilaporkan berlaku selepas itu. Boleh dikatakan, hampir sebulan juga rumah itu tenang, memberi sedikit kelegaan kepada penghuni rumah. Masing-masing mengharap gangguan ini segera berakhir. Namun, harapan itu meleset sama sekali. Satu petang, lebih tepat waktunya selepas maghrib, rakan serumah mereka, Amaria, menerbitkan sebuah lagi kejadian aneh, lagi menyeramkan kepada seluruh penghuni rumah malam itu. Sebelum itu, untuk makluman pembaca FS, setiap rumah di blok ini mempunyai tingkap dari bilik bujang dan balkoni dapur, membolehkan ruang dalam rumah dan dapur dilihat oleh sesiapa sahaja yang melalui koridor. Lebih-lebih lagi jika langsir atau tirai tidak diturunkan. Memang sesiapa boleh mengintai isi rumah, tambah-tambah kalau lampu ruang tamu dibuka dan lampu bilik bujang ditutup. Cerita si kawannya ini pula baru melangkah keluar dari lift di tingkat rumah mereka. Rumah mereka memang bersebelahan dengan lift. Tidak semena-mena, rasa dia meremang dan seolah beku ditekapkan ais ke muka. Sewaktu menghampiri pintu rumah mereka, dia terpandang lembaga sedang berdiri di dalam ruang tengah rumah. Lebih menakutkan lagi, ia memandang tepat ke arah Amaria, memperlihatkan rupanya seakan muka lelaki botak. Baju seolah kain sekadar dibaluti. Kulitnya hitam legam dengan taring yang panjang berselirat, seolah memang sengaja memperlihatkan diri. Dipandang sepintas lalu, dan Amaria terus berjalan tanpa berhenti di pintu rumah, terus ke hujung koridor rumah. Dia menangis ketakutan yang amat sangat. Tersandar di tepi koridor, tidak siapa pula waktu-waktu ini yang lalu untuk diminta pertolongan. Amaria mencapai telepon di dalam saku seluarnya. Talian diangkat. Rupanya mereka ada di dalam rumah. Masing-masing di dalam bilik baring bermalasan, melayan perasaan setelah selesai mandi dan solat maghrib. Suara tersekat-sekat menahan rasa takut, meluahkan apa yang terjadi kepada Faiza selaku ketua rumah. Satu rumah kembali tak senang duduk. Ingat lagi masing-masing tak lepas dari membaca surah Yasin malam itu. Cerita Amaria tentang rupa wajah lembaga itu betul-betul menakutkan semua penghuni. Semua seakan trauma kembali. Faiza bercerita lagi, selang beberapa hari kemudian, seorang dari penghuni rumahnya sempat menyapa salah seorang pemuda yang merupakan jiran mereka. Pertanyaan diajukan sewaktu kebetulan sama-sama mereka berjalan ke arah blok rumah mereka. "Awak, selama awak duduk sebelah rumah kami, ada tak dengar apa-apa cerita pasal rumah tu?" Pemuda hitam manis itu mengeluh lemah dan membalas, "Rumah tu memang lama tak ada orang duduk dari saya mula masuk dulu. Tapi kan," jawapan pemuda tersebut seolah dihentikan seketika, seolah mengambil masa memikirkan ayat seterusnya. "Kita orang biasa dengar bunyi dari rumah korang sebelum korang masuk lagi.
macam sayup-sayup bunyi, macam orang bergaduh, tapi dalam bahasa yang kita tidak paham. Kadang tu ada bunyi orang bertukang masa nak subuh. Kadang ada boleh dengar bunyi macam dinding kena ketuk dengan benda berat. Berkerut kening kawannya mendengar jawapan ini. Kenapa awak tak cerita dekat kita orang pun? Soalnya kembali pada pemuda. Sebab awak tak tanya, balas jirannya pendek. Ada logiknya. Takkan nak cerita pasal hantu kat jiran yang baru masuk kan? Tersengih-sengih jirannya membalas soalannya. Kejadian aneh dan misteri tidak berhenti setakat itu sahaja. Kadangkala jika Faiza atau rakannya di dalam tandas, mereka kerap kali terdengar nama mereka dipanggil, seolah-olah dipanggil di luar pintu. Mulanya mereka memang ingat dipanggil oleh rakan serumah, tapi apabila ditanya, tiada seorang pun yang memanggil. Kejadian dipanggil ini berlarutan, sehinggakan waktu tidur pun ada terdengar suara dipanggil, sehinggakan mereka akan bertanya dalam grup WhatsApp, "Ada siapa-siapa panggil aku?" Jawapan balas ternyata diduga tiada siapa yang memanggil. Faiza pula kebelakangan ini tidak tidur sendirian di biliknya, sanggup bersempit bersama rakannya Tasha di atas katil yang sama. Tak sanggup membayangkan muncul lembaga atau benda yang menakutkan tatkala berseorangan di biliknya. Ada pula cerita seorang penghuni rumah, lupa siapa, keluar dari bilik mahu ke dapur meneguk air. Rasa haus membuak-buak sejak baring tadi. Hanya ada lampu dari tandas luar menerangi sedikit ruang hadapan. Pintu peti ais dicapai, diambil botol air lalu diteguk. Bunyi air ditelan memecah kesunyian malam. Waktu keluar dari ruangan dapur kembali ke bilik rakannya, terlihat kelibat seseorang baring di sofa ruang tamu. Pada hematnya mau menegur, kenapa tidak baring di bilik? Dengan kipas tidak dibuka pasti nyamuk bersorak girang. Langkahnya mau ke sofa terhenti seketika. Apabila terlintas, siapa pula yang berani tidur berseorangan di hadapan? Langkahnya terus dibelokkan ke bilik tanpa melirik sedikit pun ke arah susuk tubuh tersebut. Laju ke biliknya, mau saja dia menoleh, tapi takut lain pula yang menjelma. Terus diceritakan kepada rakan sebiliknya, "Weh, ada orang tidur kat sofa sorang-sorang." Kawannya membalas dengan soalan, "Siapa?" "Entah, aku tak berani nak tegur." Bulu roma halus mula tegak. Terus dihimpit badannya ke katil rakannya. Tidur berhimpit malam itu. Esok pagi, rakannya mula bertanya kisah malam tadi. Semua menggeleng lemah. Pagi itu, semua pergi kerja serentak. Beberapa hari kemudian, ikhtiar dilakukan dengan merujuk bapak kepada Idha. Bapaknya seorang ustaz di sekolah menengah, merangkap imam sebuah masjid di Nibong tebal. Atas faktor lokasi yang jauh, bapaknya tidak dapat datang ke Kuala Lumpur, tapi berjanji membantu dari jauh. Petang itu, Idha menyampaikan pesan pada mereka semua. Malam tu, semua diminta tidur di dalam bilik masing-masing. Sementara si Idha sendiri berlegar-legar di ruang tamu, menabur campuran garam kasar dan lada hitam yang dibeli petang itu. Masing-masing memasang telinga dan memerhati bayang Idha dari bawah pintu. Tertati-tati Idha kesorangan menjalankan kerja. Mungkin itu pesanan bapaknya. Yang lain akur tidak dibenarkan keluar. Selesai sahaja tugasnya, giliran Idha pula masuk ke biliknya dan mengunci pintu. Biarkan bapaknya menjalankan kerja dari jauh. Malam itu, masing-masing tekun memasang telinga. Ada bunyi seolah pinggang mangkuk di dapur berlaga, ada bunyi batukan orang tua, ada bunyi halus orang ketawa dan menangis sayup-sayup. Bunyi-bunyi itu seakan bergerak, sekejap seolah di dapur, sekejap seolah di ruang tamu, ada masa seolah betul-betul di depan pintu bilik. Entahlah bagaimana tabahnya Faiza yang berseorangan di dalam bilik bujangnya malam itu. Semuanya berjaga hingga lewat pagi dan mereka berkomunikasi dalam grup WhatsApp rumah. Berbual tentang kejadian aneh ini, Ida mula membalas, "Jangan sesiapa menegur atau cuba membuka pintu. Masing-masing akur." Pagi itu, semua berkejaran ke tempat kerja tanpa sempat bertanya kejadian malam sebelumnya lebih lanjut. Namun Tasha membuka pertanyaan di dalam grup WhatsApp rumah. "Ayahku cakap apa dah?" Masing-masing menunggu Idha membalas. Tak lama kemudian,
mesej masuk. Memang ada yang menghuni rumah kita dari dulu dan tak mau keluar walau dipujuk cara halus dan kasar. Masing-masing kelihatan typing. Siapa? Balas mereka. Idha menjelaskan dengan tenang. Ayah aku cakap, diorang duduk situ. Ada yang tinggalkan diorang kat situ. Diorang duduk kat mana? Seorang lagi bertanya. Faiza dengan cepat membalas. Ada yang duduk dalam tandas, ada yang duduk dekat dapur. Masing-masing mengeluh. Kali terakhir Faiza menceritakan kisah ini lebih seminggu sebelum Ramadan. Aku tak sempat berjumpanya, tuntutan kerja yang memaksa aku bekerja dari rumah sementara waktu. Nanti aku akan tanya apa pengakhiran kisah di rumah sewanya itu. Sama-sama kita doakan semoga Allah melindungi mereka. Benda ni terjadi ketika kami baru membeli rumah baru bersama dengan suami. Ketika itu, anak aku Maisarah berumur 1 tahun. Masih belum boleh berjalan, cuma merangkak. Sewaktu kami baru masuk ke rumah baru tu, kami buat sedikit kenduri doa selamat dan bacaan Yasin. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Rumah yang kududuki ini adalah rumah teres 2 tingkat. Seminggu selepas itu pula, mak aku dari kampung dan adik-beradik lain datang ke rumah nak menziarahi kami. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat sedikit minuman untuk mereka. Aku membancu air sirap di dapur. Tengah leka aku membancu air, tiba-tiba kakiku dipegang dari bawah. Ingatkan siapa yang pegang? Rupanya anak aku Maisarah datang mendakap kakiku. Selalunya kalau macam tu dia nak minta didodoikan. Aku pun mendukung Maisarah dan bawa masuk ke dalam bilik. Agak lama juga aku berusaha untuk tidurkan dia. Selepas 5 minit, Maisarah pun terlelap. Dah terlelap, kebiasaan aku akan mengucup dahi Maisarah bila dia sudah tidur. Aku pun mengucup Maisarah dan terus keluar dari bilik. Aku kembali ke dapur untuk siapkan air sirap tadi. Bila aku angkat air untuk dibawa ke dapur, dulang berisi air tadi tertumpah. Apa yang membuatkan aku terkejut adalah Maisarah tengah elok duduk di riba mak aku bermain-main. Tak sampai seminit pun aku tinggalkan Maisarah. Bunyi dulang berjatuhan serta gelas pecah mengejutkan seluruh keluarga yang berada di rumah. Dan pada masa yang sama juga, tiba-tiba aku rasa duniaku gelap dan dapat aku rasakan yang aku jatuh tersungkur pingsan. Apabila aku terjaga, aku lihat aku dikelilingi oleh ahli keluargaku dan beberapa orang lelaki berkopiah yang tidak aku kenal. Aku kira mereka mungkin adalah orang yang mengubat aku. Salah seorang memberikan air kepada suamiku, menyuruh aku meminum air tersebut untuk pulihkan semangat aku yang hilang. Alhamdulillah, aku beransur-ansur pulih dan sedar. Para lelaki berkopiah tadi pun meminta diri untuk balik. Menurut kakakku, selepas aku rebat tadi, tiba-tiba aku bangun kembali, tapi dengan rupa yang amat menakutkan. Aku berteriak menyuruh semua orang keluar dari rumah. Suamiku cuba mengawal aku, tetapi tidak berjaya. Ini kerana kekuatanku waktu itu seperti kekuatan 5 orang lelaki. Suamiku pun meminta tolong 2 orang adik lelakiku untuk mengawal aku. Ini kerana aku bertindak agresif dengan memukul-mukul lantai dan ingin berlari keluar. Aku juga waktu itu tiba-tiba melihat Maisarah yang berada di pangkuan ibu. Aku pula cuba mengambil Maisarah dari ibuku. Risaukan keselamatan Maisarah, suami dan adik-adikku berusaha mengawal aku supaya tidak dekat dengan Maisarah. "Kau siapa? Kenapa halang aku?" kataku kepada suamiku. "Tuan punya badan ni
dah ambil anak aku tadi. Kini, sebagai ganti, biar aku pula ambil anaknya, kataku menurut apa yang diceritakan oleh kakakku. Aku pun memotong cerita kakakku. Along nak tahu tak, masa aku tengah buat air tadi, Maisara datang. Aku pun ambillah dia dan tidurkan di bilik. Bila datang balik ke dapur dan angkat air, tiba-tiba Maisara dah ada kat pangkuan mak. Tu yang aku terkejut sampai pengsan tadi. Nasiblah ada ustaz yang datang mengubat tadi, dapat mengawal aku yang sedang meracau. Selepas kejadian itu, aku selalu terlihat kelibat Maisara. Walaupun waktu itu aku sedang mendukungnya. Tapi aku dah lali dengan keadaan itu dan aku tidak pedulikan apa yang terjadi. Sekian, ini sahaja kisah ringkas dari aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca Fiction Syasha. Aku akhirnya membuat keputusan untuk berkongsi kisah kehidupanku yang penuh misteri. Sebelum aku bercerita lebih lanjut, aku ingin memberitahu sedikit sebanyak mengenai latar belakang diriku. Aku anak perempuan tunggal dan mempunyai 4 adik lelaki. Sejak kecil, aku sudah mempunyai nama untuk diriku sendiri. Namun, di sini aku hanya ingin dikenali sebagai aku. Panca indera ke-6 ini sudah kumiliki seawal usia mengenal ibu bapaku sendiri. Aku sering bermain sendirian, bercakap sendirian. Namun, apa yang paling jelas diingatanku, seawal aku usia 4 tahun, aku sering melihat nenek bersanggul besar yang duduk di hutan belakang rumah lama. Namun, bukan itu yang ingin kuceritakan kali ini. Aku cuma ingin berkongsi kisah tentang pelaris. Ya, pelaris perniagaan. Ada bermacam-macam cara yang dilakukan sesetengah orang untuk mendapatkan kekayaan. Dan salah satunya menggunakan ilmu hitam untuk melariskan perniagaan mereka, khususnya yang membabitkan makanan. Suatu hari, aku bersama keluargaku pergi ke sebuah restoran. Restorannya bersih dan berada di tempat yang cerah. Tetapi suasana di dalam kedai itu sentiasa suram. Seolah-olah lampu yang dinyalakan ditutup dengan kain. Kami menunggu agak lama sebelum pelayan menghampiri kami untuk mendapatkan pesanan. Ketika itu, kami duduk di meja yang diletakkan di kaki 5 kedai. Aku hanya memesan rojak ayam. Semasa menunggu makanan tiba, aku berasa resah, seolah-olah sedang diperhatikan. Apabila tiba makanan yang dipesan, aku membaca doa makan, dan rojak ayam yang tadinya kelihatan cukup menyelerakan, perlahan-lahan berubah rupa. Rojak itu seolah-olah sudah dimakan, dan kemudian dimuntahkan semula, di mana segala bahannya bercampur aduk, dan cucur sayurnya juga berketul-ketul. Seleraku putus. Hatiku terasa berat untuk menyuap rojak ke mulut. Tetapi memandangkan sudah dipesan, sepatutnya lah ia dimakan. Aku hanya mampu makan 4 suap. Perutku tiba-tiba bergejolak dan terasa perih. Tidak berapa lama kemudian, suami dan anak-anakku selesai makan. Namun, kulihat makanan mereka juga masih banyak bersisa. Suami berbisik, "Tak sedaplah, macam tak ada garam." Semasa menunggu suami membayar, aku membawa anak-anak ke tempat parking kereta. Dadaku berombak-ombak, kepalaku pusing. Tak semena-mena aku muntah. Ya, muntah yang sungguh banyak. Tak padan dengan 4 sudu rojak yang kumakan tadi. Suami bergegas mendapatkan aku. Tanpa mampu menahan diri, aku terus muntah dengan nafas yang tersekat-sekat. Air mataku mengalir. Anak-anak berdiri jauh sedikit daripadaku, dan secara tiba-tiba muncul seekor biawak yang besar, entah dari mana. Ia menjelir-jelirkan lidahnya yang bercabang itu sambil merenungku. Aku menjerit kecil, takut biawak itu mengapa-ngapakan anak-anakku. Tetapi, hairan,
Ia cuma merangkak ke depan sedikit dan tidak mempedulikan mereka. Anak-anakku juga nampaknya tidak melihat biawak itu. Perlahan-lahan ku membaca ayatul kursi. Suami segera merangkul bahuku dan membawaku ke kereta. Mujurlah biawak itu tidak mengekori kami, namun ia tetap memerhatikanku tajam. Ku ingat kami sudah selamat, namun ternyata aku tersilap besar. Kejadian ini mengikut cerita suamiku dalam kisah berikutnya. Apabila kami sampai di rumah, istriku sudah tidak sadarkan diri dan asyik meracau. Entah apa yang dikatakannya, tetapi kedengarannya seperti marah dan mendengus-dengus. Kupanggil namanya tetapi tidak menyahut. Sebaliknya memberiku pandangan tajam lagi sinis. Aku memanggil bapa mertuaku, meminta pertolongannya, memapa istriku ke dalam rumah. "Kena kat mana pula nih?" soal bapa. "Tadi makan kat restoran tuh, inilah yang jadinya." Kami mendudukkan istriku di atas sofa. Dia melontarkan satu jeritan yang panjang. Jeritan makhluk bukan manusia yang tersiksa kerana terperangkap di dalam tubuh khalifah bumi. Bapa mula membaca ayat ruqyah. "Siapa kau?" aku bertanya. Istri tidak menjawab, sebaliknya menjengkilkan matanya ke arah kami berdua. "Kenapa kacau kerja aku, manusia bodoh?" "Kau tuh yang bodoh, sebab kacau manusia. Dia tak kacau kau pun," balas bapa. "Dia kacau kerja aku. Dia tahu aku ada di sana." Istri muntah lagi, dan kali ini diselangi dengan jeritan yang panjang. Jeritan dengan gelak ketawa yang cukup menyeramkan. Suaranya bukan satu, bukan dua. Sebaliknya bergema seperti di dalam gua. Gemanya bertindih-tindih dengan nada yang cukup nyaring, tetapi garau. Bapa tetap meneruskan bacaan ruqyahnya. "Sakitlah bodoh, sakit," istri terjerit-jerit. Bapa mula menarik sesuatu dari kepala istri sambil meneruskan bacaannya. Jeritan bertali arus keluar dari mulut istri. Wajahnya berubah-ubah, sekejap menangis, sekejap ketawa. Matanya tertutup rapat, lidahnya terjelir panjang. Dengan satu jeritan panjang terakhir, istri terus terkulai dan rebah. Kisah seterusnya ini kembali diceritakan aku sendiri. Aku bagaikan tersedar dari mimpi ngeri yang panjang apabila melihat wajah penuh kerisauan bapa dan suami. Tanpa segan silu, aku memeluk suami dan menangis. "Ya Allah, tak nak saya makan kat kedai itu lagi bang. Dia orang guna pelaris. Teruk saya kena dengan makhluk pelaris tu tadi. Dia marah saya tahu kehadiran dia di situ." Bapa memandangku dan bertanya, "Apa yang mengacau kau tadi?" "Pontianak pak, dia marah dan ikut sampai ke rumah, tapi dia sakit bila sampai sini." Bapa tersenyum mendengar kata-kataku. "Itulah, lain kali makan tu tengok kiri kanan dulu, kau kan boleh melihat. Kenapa tadi kau tak nampak? Saya memang perasan banyak benda-benda pelik tadi pak, tapi saya malas nak layankan perasaan saya. Dah beberapa kali makan kat situ. Agaknya diorang baru dapat pelaris tu. Nampaknya tuan dia kenal malam ni, sebab makhluk tu cedera teruk. Dia memang akan kenakan balik tuannya." Suami memberiku air suam yang telah dibacakan Al-Fatihah. Dadaku terasa sakit saat menelan air itu. Lekas-lekas aku meminta suami mengambil besen sebab mahu muntah. Sebaik muntahku keluar, kami bertiga terkeduh melihat juraian rambut halus yang amat panjang bercampur dengan buih putih dan lendir hijau di dalam besen. Agaknya itulah yang terakhir, sebab selepas itu aku kembali berasa seperti biasa. Sekian, itulah cerita pertama yang ingin saya kongsikan bersama anda semua. Semoga kita akan berjumpa lagi.